Bahaya dia pada. Bahaya dia sekiranya, sekiranya kalau suami dia jenis sejuk, isteri jenis panas, bahaya ni duk berlaku dalam masyarakat. Suami dia keluar pergi kerja, dia duk gamit jiran sebelah. Atau pak lama dia. Jadi tuan-tuan, yang kita duk sebut ni, benda ni berlaku dalam masyarakat. Supaya juga sebaliknya. Kalau si isteri pula jenis yang sejuk, si suami jenis yang panas, sentuh tak bagi, elok-elok, tak apa. Cik, dia buat sabak depan isteri dia. Padahal bila pergi ke tempat kerja dia, ambil satu rumah, ambil satu homestay, jadi. Tuan-tuan. Siapa jadi macam tu? Sebab kurang asuhan agama. Sebab tak faham. Satu hari kita kata pada, mereka ada asuhan agama. Tapi tak faham. Tak tahulah mereka punya takwa mereka tu berapa persen tak tahu. Iman mereka tu berapa persen tak tahu. Sehingga akan ada, ni semua ada dalam kisah. Kisah benar yang kita dapat pengakuan daripada orang yang terlibat. Jadi apa pun yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita, maka terimalah. Sabarlah. Yang penting apa dia? Yang penting kita kena ada agama. Kena kuat, kena faham. Kalau tak faham agama mereka ni cerai, bahaya dia apa dia? Bahaya dia sekiranya, sekiranya kalau suami dia jenis sejuk, isteri jenis panas, bahaya ni duk berlaku dalam masyarakat. Suami dia keluar pergi kerja, dia duk gamit jiran sebelah. Atau pak lama dia. Jadi tuan-tuan, yang kita dah sebut ni, benda ni berlaku dalam masyarakat. Supaya juga sebaliknya. Kalau si isteri pula jenis yang sejuk, si suami jenis yang panas, sentuh tak bagi, elok-elok, tak apa. Cik, dia buat sabak depan isteri dia. Padahal bila pergi ke tempat kerja dia, ambil satu rumah, ambil satu homestay, jadi. Tuan-tuan. Siapa jadi macam tu? Sebab kurang asuhan agama. Sebab tak faham. Satu hari kita kata pada, mereka ada asuhan agama. Tapi tak faham. Tak tahulah mereka punya takwa mereka tu berapa persen tak tahu. Iman mereka tu berapa persen tak tahu. Sehingga akan ada, ni semua ada dalam kisah. Kisah benar yang kita dapat pengakuan daripada orang yang terlibat. Ada ustazah tu terlibat dengan kes-kes yang macam ni. Seksual dan sebagainya. Sebalik ada juga ustaz yang macam tu. Siapa jadi macam tu? Kurang kesedaran lah. Nak kata tak ada ilmu mereka ni, yang kita sebut tadi tu. Takwa mereka, iman mereka amat lemah. Lepas tu mereka gamak, menjualkan akhirat mereka dengan duniawi yang tak seberapa. Baik. Yang kedua. Ia keluar daripada rumah tanpa keizinan suaminya. Keluar rumah tanpa izin suami. Sama ada suaminya itu hadir, maksudnya tak pergi mana, ada di rumah atau ada di luar, atau dekat tempat kerja. Boleh sangat kalau nak beritahu. Ataupun ghaib, artinya suami dia memang seminggu ke kursus, atau suami dia terpaksa ikut kapal. Ada orang ikut kapal 6 bulan. Kerja dengan kapal jangan main. Atau suami dia sebagai askar masuk hutan. Tak tahu berapa bulan nak balik. Itu maksud dia ghaib. Atau keluar kepada majlis zikir atau kepada majlis mempelajari ilmu yang bukan fardu ain. Baik.
Sekiranya kalau si suami itu dia nak tinggalkan isteri dia dalam waktu yang agak lama, maka sememangnya dia tinggalkan pesanan, kan? Tinggalkan pesanan. Kalau nak pi agak jauh yang nama dia musafir, yang membolehkan qasar, contoh ada kita duduk belah Kedah nak pi ke Selangor, pi ke Johor umpamanya, aku rasa tak selamat kalau hang jalan seorang. Itu pun kalau hang nak pi benda yang munasabah. Kan? Benda yang sepatutnya hang pi macam ziarah adik-beradik ke apa. Sebab aku lama ni. 3-4 bulan mungkin. Tapi jangan pi seorang. Kalau dia pesan macam tu, tak boleh pi seorang. Pi dengan adik, pi dengan kak. Dia kata siapa? Tak kata siapa. Cuma dia kata jangan pi seorang, pi dengan kawan. Kan? Begitu. Dia kena tinggal pesan macam tu. Kalau dia kata hang jangan pi mana sampai aku balik, naya, dalam kes-kes yang tertentu. Maka suami dia kena faham. Isu ni dia kena faham. Kalau kata sakat dia pi malam balik, agak jauh jugalah, Alustang, atas Bukit Kayu Hitam. Maka kalau perlu sungguh, hang keluarlah. Aku pun tak tahu apa yang akan berlaku. Tapi kalau tak berapa penting, hang jangan keluar. Kan? Kalau mau mana pun. Kalau rasa macam nak pergi sungguh, tak apalah. Aku balik malam satgi aku balik, esok kita pakat pergi 2. Macam tu. Kan? Kenapa? Kerana isteri dilarang keluar. Kan? Tanpa kebenaran suami dia, kalau dia minta izin daripada awal, tak apa. Tapi kalau isteri itu keluar kerana urusan kerjaya dia, maka suami tak boleh halang. Kan? Pasal apa? Pasal suami tahu isteri dia bekerja. Cikgu ke, ustazah ke, dia apa ke, memang nak kena keluar sebab kerja. Maka keluarnya si isteri itu tidak dianggap sebagai derhaka sebab ini adalah amalan biasa. Maksud sini, yang suami tak tahu. Dan keluar itu keluar yang agak kita kata tidak biasa, yang jauh. Sakat kata keluar yang biasa macam pi beli apa barang dapur, pi bayar bil sebagainya, dalam tempoh suami tak ada, ini tidak termasuk daripada suatu yang dilarang. Kecuali kalau suami dia kata bab bayar ni semua aku, jangan duk sibuk, maka jangan buat kerja yang suami sudah dia anggap sebagai itu kerja dia. Kalau dia kata tak apalah, kalau aku tak ada bayar, itu kita dah dapat satu kebenaran daripada dia. Keluar ke majlis zikir maksudnya bukan majlis ilmu. Kalau dia keluar mengaji pula, mengaji bukan yang fardu ain, tak boleh juga. Ni saya mengaji ni, tapi fardu ain tak? Bukan jenis fardu ain, maka tak boleh keluar. Apa maksud di sini? Maksudnya kalau keluar untuk mengaji fardu ain, tak perlu minta izin suami. Begitu. Hanya keluar pasal nak pergi berselawat, tak boleh. Kan? Itu bukan majlis ilmu fardu ain. Ataupun, keluar sebab apa? Sebab nak baca Yasin rumah ke rumah. Ada orang buat. Kan? Belah sini saya tak tahu. Tapi belah tempat saya ada buat. Ini mesti satu program tetap. Pakar-pakar kat 20 orang lebih kurang. Kan? Atuk rumah. Baca Yasin. Lepas tu doa-doa sikit, apa buat jamuan. Kan? Bila hari pula, rumah orang lain pula. Ada buat zikir. Ada buat tahlil pun ada juga. Itu bukan jenis keluar yang disebut sebagai fardu ain. Maka semua jenis keluar yang bukan fardu ain wajib dapat kebenaran daripada suami dia. Maka tiada dikira derhaka jika ia keluar kerana belajar hukum haid dan nifas dan sekalian ilmu fardu ain daripada fiqh cabang-cabang dia. Belajar tasawuf, lagi belajar ilmu akidah. Kan? Perkara yang dikaitkan dengan fardu ain, maka keluarlah, pilih mengaji.
Tapi keluar itu, kita dah tahu dah tempat kita nak pergi mengaji tu. Jangan pergi keluar duk cari, tak boleh tu. Kan? Keluar kat seminggu 2. Tak jumpa lagi kelas mengaji. Tak boleh yang tu. Kan? Pastikan dulu, kat mana? Telefon kawan. Kawan kata, ni belakang rumah aku. Duk obat tiap-tiap petang Selasa, contoh. Kan? Maka keluar dia pergi ke situ. Maka keluar untuk fardu ain itu tidaklah dianggap sebagai dosa atau kita sebut sebagai dosa besar. Dan dalam hukum yang lain, dia tidak dianggap sebagai derhaka kepada suami dia. Sebaiknya, bagi tahu kat suami. Itu sebaiknya, bagi tahu. Abang, hari ni Senin, esok Selasa. Esok Selasa, esok ada kuliah duha. Kuliah duha, fardu ain. Saya tak tahu banyak, tanya abang, abang pun tak boleh. Kalau abang boleh, saya tak pergi mengaji. Saya tahu, benda tu saya tahu. Tapi duk tanya berapa kali. Daripada saya kecil sampai saya besar dah. Abang tak jawab-jawab. Tu sampai bila saya nak pandai. Begitu. Bila? Esok. Abang. Kalau tak abang pun tak berdosa. Kan? Pasal apa? Hak suami mengajak, mengasuh isteri dia tapi dia tak buat. Dosa si suami tu. Dia tanggungjawab dia. Maka kalau dia keluar kerana nak belajar fardu ain, maka tidaklah dianggap sebagai dosa atau dosa besar maupun derhaka kepada suami. Cuma elok bagi tahu. Bagi tahu, abang, satgi saya nak keluar. Kan? Malam tadi dah abang dah. Bagus, isteri ni bagus. Dia ulang abang pula. Kan? Abang, esok. Mai esok tu, abang, satgi abang pergi kerja, saya pun nak keluar. Ada kelas fardu ain. Malam tadi saya abang dah. Suami rasa seronok. Suami rasa seronok, isteri aku malam dah abang dah. Kan? Abang dah malam tadi. Dah kok abang tak dengar. Saya ulang abang pula. Kan? Begitu. Sungguh. Kadang-kadang, kita dah abang dah. Isteri abang dah dekat suami dia. Hang keluar hantar abang ke aku. Malam abang dah. Bila masa abang? Takut jadi macam tu. Maka si isteri yang bijak, dia ulang sebut. Abang, lagi saya nak keluar. Ada kelas yang saya sebut dah semalam kat abang. Begitu kan, itu terbaik. Bahkan wajib ke atasnya keluar bagi mempelajari segala ilmu fardu ain. Wajib pula. Sebab apa? Sebab dia kena tahu benda ni. Kalau dia tak keluar, dia tak boleh ilmu. Kalau dia pun mengaji, dia dapat ilmu. Maka keluar dia, hukum dia wajib. Kalau dia tak keluar, maka berdosa. Siapa dia ni? Isteri. Dan haramlah atas suaminya menegahkan isterinya daripada keluar. Tak boleh pula si suami halang isteri dia nak keluar. Anak Abi mana? Nak mengaji fardu ain. Bab haid nifas saya. Tak apa habis. Cantik. Suami faham.